yang saya benar-benar terus terang saya katakan, saya masih lagi runsing, saudara, memikirkan apabila melihat pimpinan daripada Johor sampailah ke Perlis, begitu juga di Sabah dan Sarawak. Bicaranya tidak lain, bukan persoalan rakyat. Bicara mereka adalah untuk jadi wakil rakyat dan nak jadi Perdana Menteri. Dan nak jadi menteri. Jadi saya kata sebenarnya apa ni? Mereka seharusnya saat ini bertemu dengan rakyat, mereka diwawancara tak oleh rakyat. Apa yang ingin mereka lakukan? Sebab tu selalu katakan, ini saat calon-calon menghadapi temu duga dengan rakyat untuk melayakkan mereka jadi wakil rakyat. Tapi sekarang dah terbalik. Saudara dengarlah kenyataan-kenyataan begitu, saya malahlah komen, saudara. Malahan saya agak terperanjat. Nampak bibit-bibit perpecahan di antara PAS dengan Perikatan Nasional. Apabila Yang Berhormat Yang Bahagia Datuk Taqiyuddin selaku Siswa Agung PAS, beliau memberi pandangan, katanya bahawa kalaulah UMNO Barisan Nasional mau membentuk kerajaan, maka PAS sudi untuk mendukung bersama-sama untuk berada dalam kerajaan yang akan dibentuk oleh UMNO Barisan Nasional. Itu kenyataan Siswa Agung. Apakah itu pandangan PAS? Wallahualam bisawab. Tapi saya yakin beliau adalah sebagai Siswa Agung tentulah merupakan antara inti parti yang ini harapan PAS, dan ini disanggah oleh Tan Sri Muhyiddin. Beliau menyatakan selaku pengerusi Perikatan Nasional, beliau menyatakan Perikatan Nasional hadir kali ini untuk bertanding, untuk mendapat sokongan rakyat dan menafikan UMNO Barisan Nasional. Jadi nampak satu agak-agak nak bekerjasama, satu lagi nampak bagaimana Dr. Mahathir katakan ada kesombongan. Ada watak-watak yang mengatakan you are nobody to me. Bagi saya kadang-kadang beginilah. Saat-saat begini rakyat akan menilai. Bagaimanapun pulanglah. Sepatutnya sebenarnya Saudara Dian Shah betul, sepatutnya mereka harus membawa suara rakyat. Itu yang kita harapkan. Bukan soal nak bentuk kerajaan dan sebagainya. Saat-saat begini, mana parti yang majoriti ataupun mendapat dominan nanti, mereka akan membentuk kerajaan. Dan bila dah bentuk kerajaan nanti, kalau siapa yang diundi oleh rakyat, maka tentulah mereka seharusnya membawa suara rakyat. Ini yang tiap-tiap hari saya perjuangkan, saudara. Dan kadang-kadang saya lihat tambah bosan saya melihat beberapa calon lain tak ada. Bicaranya maki hamun. Bicaranya UMNO Barisan tak betul. UMNO ni korup, UMNO. Saya kata kenapa begitu jadinya? Bagaimanapun. Bukan nak puji diri saya. Bukan nak memuji kerana orang UMNO begitu dan sebagainya. Saudara Noraidah Kamarudin, PAS tak ada pendirian. Elok-elok ada Muafakat Nasional, dimusnahkan. Begitu keadaannya, saudara. Saya tak boleh nak kata apa, saudara. Bila saya tengok keadaan begini, mereka bertelagah. Hanya untuk, sekali lagi, mengejar kuasa. Menggapai kuasa, matlamatnya dah dapat kuasa itu. Saya katakan, dah ada kuasa nanti, nak untuk mengisi tambolok masing-masing. Bukan soal rakyat. Bukan nak menangani permasalahan yang akan kita hadapi. Yang sering kali saya katakan, bahawa saat ini, saudara, tsunami ekonomi akan mengetuk pintu negara kita. Sebab, kita menghampiri tahun 2023. Barang dijauhkan Allah. Negara kita terselamat. Sebab itu, kita memerlukan kestabilan politik. Bukan untuk bertelagah dan bercelaru sampai hari ini. Dan nak pilihan raya pun masih lagi memperlihatkan kecelaruan. Yang bagi saya lah tak sepatutnya ditimbulkan. Macam mana dalam saat kempen-kempen begini, saya kadang-kadang fikir juga nak balun juga. Tapi mikirkan sebab dia mewakili Parti Barisan Nasional, saya diamlah juga. Tapi melampau lah. Saat-saat orang nak bertanding untuk pilihan raya, dia bercakap soal Parti UMNO. Dia bercakap soal nak Presiden UMNO. Apa benda? Apa kejadah budak ni? Saya kata dia tahu ke? Masing-masing lain tak ada ceritanya. Begitu begini nak jawatan Presiden, Perdana Menteri Datuk Ismail Sabri mesti bertanding Presiden. Selesaikan dulu masalah kamu di Sungai Buloh. Aduh, bengong kadang-kadang saya kata mereka. Kadang-kadang, tapi lah nak balun lebih-lebih pun dia calon Barisan Nasional. Buat macam mana saya? Tapi saya tidak akan memilih kalau tak betul, saya kata tak betul. Salah tempat, salah waktu. Nak bertanding soal Presiden, 6 bulan lepas pilihan raya nanti, jalan. Lawan. Sekarang ni, kamu layakkan diri kamu sebagai wakil rakyat. Itu yang paling penting.
Yakinkan pada rakyat bahawa kamu adalah antaranya. Sebarang komen yang guna sekejap saya dibenarkan di... Saya minta maaf, waduh, admin saya dah marah tu. Mungkin ada komen-komen tak betul lah tu. Saya anggap secara, kalau nak komen tak ada masalah secara. Saya cuma memberi pandangan. Dan saya lihat juga secara, ini cakap terang saya melihat sekarang ni, saya agak kecewa jugalah. Sebab sepanjang kempen, sejak akhir-akhir ni, lebih kurang dalam 2 minggu akhir sampai saat ini, yang kita mengharapkan calon Perdana Menteri kalau menanglah parti mereka yang diwar-warkan sebagai calon Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya nampak dari si kempennya bukan nak cerita tentang apa yang mahu dilakukan. Kita tak maulah dengar minyak turun dan sebagainya. Tetapi saya lihat bahawa seolah-olah dia hadir untuk membersihkan pimpinan daripada DAP. Ini yang buatkan saya kata, I cannot brain lah. Minta maaf Pak Syekh. Saya dengar ceritanya naik pentas, orang tuduh begitu, tuduh begini, DAP itu semulia-mulianya. Kenapa begitu? Apakah dia terlupa satu ketika boleh berada dalam kerajaan, jadi timbalan Perdana Menteri, timbalan Presiden UMNO, apakah rakyat sudah lupa ucapan-ucapan beliau yang menentang DAP? Tiba-tiba sekarang memuja DAP tak bersalah, DAP tidak resis. Kita tahu DAP bukanlah parti komunis. Memang ada kadang-kadang orang membuat tulisan dan sebagainya, bagi saya tak betul. Kalau DAP parti komunis, tentulah kerajaan akan mengharamkan. Tetapi bila ada berbau chauvinis dan sebagainya, sebab rakyat tak lupa. Rakyat masih tidak lupa bagaimana pimpinan DAP diberi kesempatan berada di anjung kuasa. Mereka tidak memikirkan soal masyarakat rakyat. Terbaliknya mereka bermain soal sentimen perkauman. Itu persoalannya. Tapi tiba sekarang ni Pak Syekh Syekhul Anwar Ibrahim seolah-olah mensucikan DAP. Ini yang saya, alamak, apa hal lah ni? Berceritalah soal apa? Berceritalah soal dasar Pakatan Harapan. Saya melihat seolah-olah bahawa penggantungan beliau kepada DAP ini terlalu tinggi. Jadi sebab itu saya katakan, apakah mampu Datuk Seri Anwar Ibrahim mengawal tekanan ataupun kehendak DAP? Andainya parti mereka dipilih oleh rakyat untuk berada di anjung kuasa sebagai pimpinan utama. Bagaimana yang dialami oleh Dr. Mahathir? Selicik-licik pun Dr. Mahathir pun kena gelecik juga dengan Lee Kuan Yew dan terpaksa lantik Lee Kuan Yew jadi Menteri Kewangan. Menteri Komunikasi lantik Gobind Singh Dew. Jangan lupa saya, dan Menteri Komuniti yang suruh makan minyak sawit, kerana minyak sawit turun, rakyat bolehlah minum minyak sawit 1 sudu sehari. Orang yang begitu pun dilantik sebagai menteri tanpa ada teguran. Malah dia kata kalau kelapa sawit ni tak laku nanti tanam pokok buluh. Itu waktu pera Pakatan Harapan yang membuatkan rakyat kecewa dengan Pakatan Harapan. Tapi sekarang saudara Cikgu Nur Rashid, kebijaksanaan Datuk Presiden meletakkan KJ di Sungai Buloh ada hikmah yang penting. Yang penting kita dahulukan kemenangan BN. Selesai dulu, barulah kita lihat apa tindakan Datuk Presiden. Dan saya Cikgu Nur Syahri, itulah keadaannya. Jadi bagi saya lah, isu KJ ni, eloklah kita ketepikan, kita concentrate. Memanglah, budak ni kadang-kadang, dari dulu lagi, tak habis-habis bermasalah. Dan berbalik pada bagaimana saya melihat Datuk Seri Anwar Ibrahim seolah-olah mahu mensucikan DAP supaya rakyat boleh menerima DAP. Bagi saya agak kecewa. Kerana kita dalam politik hari ini, saat ini, saudara, kita bertelagah sama sendiri dan DAP boleh peluk tubuh. Bergaduh, sila. Aku tetap dengan kursi aku. So, bila sahaja sampai masanya nanti, aku jadi orang penting. Kamu datang melutut kepada aku. Apakah itu gambaran yang mahu dilakukan oleh DAP? Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim seolah-olah memuja, mensucikan. Ini saya, Mamiau, Assalamualaikum, Datuk Seri hadir dari Seremban. Bagi saya melihat bahawa keadaan ini yang tak sepatutnya berlaku. Yang rakyat nak tahu. Sebab beliau pernah menjadi Menteri Kewangan. Tahu konon-kononnya tentang dasar ekonomi dan sebagainya. Rakyat yang nak tahu, berilah pengharapan. Jangan sorok pengetahuan anda. Saya melihat bagaimana Tengku Razali Hamzah. Beliau memberi peringatan. Pertama sekali dia kata, mengikut kajian IMF,
jangkaan ringgit Malaysia ini akan mencecah sampai ke RM5.40, RM5.80. Berhati-hati, berjimat cermat, pimpinan jangan berbelanja. Sebab itu sebagai contoh. Dan beliau merasakan bahawa sudah sampai masanya untuk rakyat sentiasa berdiri teguh di belakang pimpinan kerajaan dan membantu untuk membangunkan ekonomi. Itu gambaran orang yang ada pengalaman, saudara. Tapi saya nampak dari segi Anwar Ibrahim ni, bila dia memuja DAP ni agak mengecewakan saya. Terus saya ceritalah, Rafizi ni lain tak ada, balon. Tak ada yang kena lah, saudara. UMNO ni lebih pada di mata mereka seolah kain buruk. Sedangkan satu ketika beliau berada dalam UMNO. Dan saya berkali-kali saya mengatakan, kalau boleh, berilah ucapan sebagai seorang statesman. Kita nak tengok macam di Amerika dulu. Martin Luther King ataupun siapa saja. My dream. This is my dream. Saudara, my dream. 3-4 hari je lagi. Saudara, this is my dream. America to be what? Sepatutnya begitu. Seandainya saya diberi keyakinan untuk memimpin negara, saya mau menjadikan Malaysia sebagai apa? Ke arah mana nak dibawa negara? Ini yang kita nak tunggu. Bukan nak mengatakan DAP ni baik, DAP itu. Buat apa? Apakah Datuk Seri Anwar Ibrahim berasal daripada parti DAP? Ini persoalan. Saudara jangan marah dengan saya. 3 hari lagi. Dan saya dapat juga tengok komen-komen yang saya lihat. Adalah sahabat saya. Dia meletakkan kesalahan segala-galanya kerana Zaid Hamidi. Ini satu hal lagi. Saya kata Mamat ni tergeliat betul. Bila dia kata ekonomi negara rosak disebabkan Zaid Hamidi. Saya gong kepala, apa hal pula? Sedangkan waktu kita kalah, kita bagi pada Pakatan Harapan memimpin. Dr. Mahathir, Lim Guat Eng jadi Menteri Kewangan. Kita mengkritik. Apakah salah? Apakah kerana itu maka ekonomi negara merudum? Salah Datuk Zaid Hamidi. Dan dia menyalahkan apabila kerana pilihan raya. Kerana Zaid Hamidi lah maka pilihan raya ini disegerakan. Dia lupa sekarang ni jeda waktunya. Bukan saya nak membela saudara. Bercakap biar berfakta. Bahawa pilihan raya ini sudah pun mencapai 4 tahun lebih dah. 4 tahun 5 bulan. Macam itulah. Saudara. Jadi dalam keadaan begini apa salahnya? Sebab kita menuntut diadakan pilihan raya supaya dipulangkan kembali kuasa untuk memilih pimpinan negara ini kepada rakyat. Setelah beliau memimpin UMNO dan melihat UMNO itu menuntut supaya diadakan pilihan raya kerana merasakan kerajaan sudah jadi cacah murba. Tuntutan UMNO tidak berhenti, saudara. Hanyalah untuk dipulangkan balik kuasa pada rakyat. Adakah ini salah? Ini saya ingat macam manalah dia orang berfikir ni. Dan bila dia menuduh bahawa Datuk Zaid Hamidi sekarang ni sedang menghadapi perbicaraan. Dah salah ke? Apakah kesalahan itu mau diletakkan pada Datuk Zaid Hamidi kerana beliau dituduh di mahkamah? Beliau sedang membela diri, itu bukan salah dia. Salah kerana Dr. Mahathir tidak senang dan merasakan karier politik Zaid Hamidi mesti dihapuskan. Kerana dia berdegil tidak akan membawa UMNO ini berada di bawah parti PBM. Ini satu fakta, saudara. Jangan kita menyanggah fakta. Fakta figuranya sebab Zaid Hamidi menentang kehendak Dr. Mahathir supaya ahli-ahli UMNO diserapkan dalam PBM, ahli-ahli Parlimen UMNO menyertai PBM dan Dr. Mahathir terus berkuasa. Adakah itu kesalahan beliau? Kalau orang lain jadi Presiden UMNO, rasanya hari ini dah tak ada UMNO dah, saudara. Sudah tidak ada UMNO kerana semua dah masuk. Kerana takut dengan urutan Dr. Mahathir. Tapi Datuk Zaid Hamidi dia kata lawan. Kalau benar saya ada kes, bawa ke mahkamah. Saya sanggup menghadapinya. Ini cara anak jantan. Kita warga UMNO selalunya harus bangsa bangga. Tapi beliau dipersalahkan. Ini yang saya hairan. Bukan saya berniat membela saya. Saya merasakan teman-teman dalam UMNO pun diam je. Apa hal anda ni? Bila Presiden anda dicerca sebegitu. Dan beliau melakukan semua ini tidak lain tak bukan mempertahankan UMNO. Bila dituduh begitu sebab biarlah mahkamah menentukan. Dan saudara, macam semalam. Bila mahkamah memutuskan segala harta-harta yang dirampas daripada rumah Datuk Seri Najib bukan dibeli menggunakan wang YMDB. Sekarang nak jawab macam mana? Ini keadaan saudara. Sebab itu kita jangan mendahului mahkamah. Tunggu dulu. Ya saudara, kita terima kasih pada Datuk Zaid Hamidi. Mujurlah dia ada. Ya saudara Fakri Sani. Menurut kata saudara Fakri Sani,
mujurlah ada Datuk Zahid Hamidi, maka UMNO tidak duduk dikawal oleh PBM. Sebab itu dengar kenyataan Tan Sri Muhyiddin. Dia marah betul dengan Datuk Taqiyuddin. Kerana Datuk Taqiyuddin kata lepas ini pilihan mereka adalah UMNO, Barisan Nasional. Dan sebab itu saya tak tahulah apa matlamat yang tujuannya, tetapi saya nyatakan sekarang dari segi ramalan survey yang begitu banyak, saya masih berpegang lagi pada surveynya bahawa keadaannya 112 ke 114 adalah milik UMNO. Besar kemungkinan malam 19 bulan tu UMNO Barisan Nasional dah boleh bentuk kerajaan. Walaupun saya mendengar juga kenyataan daripada Datuk Syafiq Abdal. Dia kata bahawa macam mana pun parti-parti politik di Semenanjung mesti bergabung dengan Sabah dan Sarawak untuk membentuk kerajaan. Itu memang tidak kita nafikan. Tidak kita nafikan. Tapi janganlah bagaikan seolah menekan. Jangan mesti menunduk, kena ikut tuntutan kami 1, 2, 3, 4. Itu bukan caranya. Kita nak membentuk sebuah kerajaan untuk rakyat, lestari kehidupan rakyat. Harus menangani kehidupan ekonomi, harus menangani sosial budaya negara kita. Sebab tu saya katakan sekarang ni, musim ugut-mengugut, caci-mencaci. Sampai bila saudara? Kadang-kadang saya terfikir, apakah selepas musim pilihan raya nanti, masih diteruskan lagi, maki hamuan pada pemimpin? Kalaulah UMNO Barisan Nasional mentadbir negara, saya yakin lunyai lagi. Kalaulah pula terpaksa bergabung pula nanti, lunyai juga lagi. Jadi semua tak kena. Itu keadaannya saudara. Dalam keadaan begini, saya tengok macam Datuk Syafiq Abdal beliau mengatakan bahawa undi perwakilan dari Sabah dan Sarawak itu mesti ambil kira. Itu benar. Tidak ada siapa menafikan. Tapi dalam waktu yang sama nak tuntut, mesti diberi pulangan hasil bumi Sabah Sarawak 40%. Saya rasa jangan begitu. Kita dalam sebuah negara yang harmonis. Kita menyantuni semua. Dan saya mengharapkan agar pilihan raya kali ini kita akan memperolehi calon-calon pemimpin masa depan yang lebih muda, muka baru, yang lebih ceria, dengan idea-idea yang lebih baik lagi. Dan saya yakin mereka juga sedar bahawa negara kita ini adalah negara yang sifatnya majmuk. Tak perlulah Datuk Seri Anwar Ibrahim nak membela pula DAP. Tak ada keperluan. Jadi dalam keadaan sekarang ni, saya nak cakap terus terang. Walaupun banyaklah ramalan dibuat, saya berkeyakinan saya. Terbaru saya terima laporan daripada Perlis. Mungkin Kanga juga akan ditawan oleh UMNO. Ini berita terbaru yang saya dapat, saudara. Terbaru saya dapat. Saudara Zulkifli Zul, Presiden lah yang pertahankan UMNO. Benar. Kalau bukan Zahid Hamidi, hari ini kita, kalau ada pilihan raya pun, tak adalah nampak UMNO dah. Ini keadaannya saudara, perlu dipikirkan sebaik mungkin. Beliau diserang. Memanglah saudara. Tapi UMNO tidak menyerang pun pimpinan daripada pelbagai parti. UMNO tak serang Tan Sri Muhyiddin, tak serang Anwar Ibrahim, tak serang Ibu Gaing, tak serang Haji Hadi. Sehebat mana mereka menyerang Presiden UMNO yang hanya masih lagi menanti perbicaraan. Tak lebih dari itu. Satu perbicaraan dah selesai. Dah mahkamah mendapati beliau tak bersalah. Tinggal satu lagi. Bagaimana kalau mahkamah kedua nanti juga tidak bersalah? Nak letak muka di mana nanti? Saya berdoa pada Allah SWT agar apa yang dinyatakan oleh Datuk Zahid Hamidi itu ada kebenarannya dan beliau terlepas daripada tuduhan. Kalau ini berlaku, saya nak tengok juga wajah-wajah yang dulunya mencecah sebagaimana kalangan teman-teman daripada UMNO yang dulu maki hamun bila dekat-dekat nak penamaan calon, bila dah rapat sangat dengan pencalonan, mulalah cium tangan Presiden. InsyaAllah, kalau mereka menang pula kali ini, kalau UMNO Barisan Nasional mampu membentuk kerajaan, saya rasa bukan tembuk lagi. Lunyai tangan Presiden UMNO. Dan Datuk Seri Zahid Hamidi dia kekal. Dengan kenyataannya dia kata bahawa beliau mahu membersihkan dirinya di mahkamah. Kalau menang nanti, insyaAllah, Datuk ini Ismail Sabri lah terus bawahnya. Tetapi UMNO tidak mahu melangkaui kuasa Duli Yang Mahmulia Tuan Agong. UMNO sedar diri
kuasa untuk melantik seorang Perdana Menteri itu adalah kuasa mutlak agung. Saya hairan bagaimana dia orang naik pentas. Inilah Perdana Menteri kita. Oh, DAP memuja Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tidak lain dan tidak bukan. Inilah Perdana Menteri kita. Apakah Duli Yang Mulia Tuan Agong tak tersinggung? Apakah DAP yang berkuasa menobatkan seorang itu jadi Perdana Menteri? Ini persoalan saya. Alhamdulillah, UMNO tidak melakukan begitu. Malahan pula daripada Parti Perikatan Nasional, Tan Sri Muhyiddin lah calon Perdana Menteri. Abah kau. Pula dah. Kalau Agung tak setuju terima macam mana? Jangan lupa di bawah artikel 34 Kuasa Agung, Baginda akan menamakan seseorang yang pada fikiran Baginda boleh mendapat sokongan di kalangan ahli dewan. Maka orang itulah yang akan dilantik sebagai Perdana Menteri. Tak lebih daripada itu, saudara. UMNO kukuh memegang, memelihara perlembagaan yang ditetapkan. Jadi jangan kita memandai-mandai. Saya tidak mempunyai banyak masa, saudara. Ya, saudara Adnan Ahmad, KJ sepatutnya bersyukur Presiden UMNO mencalonkan beliau. Itulah keadaan saudara. Kadang-kadang orang tak bersyukur. Nah, bagi saya, masalah KJ ni kita pergi dulu. InsyaAllah, lepas pilihan raya nanti, selesai nanti, tunggulah. Kau tunggulah nanti. Nak kena balut dan sebagainya. Saudara, Puan Syarifah Pipa, selamat malam. Saya minta maaf, saudara, sebab saya tidak dapat bersiaran lebih lama lagi kerana suasana menuntut agar saya cuma mampu untuk dapat bersiaran sekitar 40 minit saja. InsyaAllah, malam esok saya akan bersiaran dari Bagan Datuk. Saat ini saya bersiaran daripada Maran, Pahang.